Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari pelajar UPM PJJ. Hari ini kami akan membentangkan mengenai program Bus Learning iaitu bagi subjek AGR 3102 iaitu Principle of With Science. Nama saya Naufal bin Muhammad Ali. Matrix number saya ialah J46168. Nama saya Muhammad Nazrul Anis. My matric number J46160. Nama saya Steven Ana Umping, nama matrik saya J46159. Okey, kita start dengan apa yang kita ingin membentangkan hari ini iaitu problem statement kita ialah Mr. Syafiq ni dia baru beli tanah berukuran 5 hektar dan berusia 4 tahun. Tetapi dalam ladang tersebut terdapat rumput seperti Azathica dan Nephrolepis bizarre tidak mati walaupun telah diracun, walaupun telah dinasihatkan oleh pemilik ladang sebelumnya. Apakah sebab yang menjadikan perkara ini berlaku? Kita akan bincangkan dalam kita orang punya presentation. Kita start dengan Mr. Steven. Terlebih dahulu saya definisi untuk rumpai ya. Which a plant considered undesirable or unwanted in a particular situation. It interferes with human activities, especially agricultural activities. There are negative characteristics outweigh their positive characteristics. It is significant to farm oil producing system. There are many types of wheat that could be found. There is a mixture of grasses and seeds and many more. Their composition also varies depending on crop growth stages. There is several ways to control weeds involving chemical control, biological control, and many more. To prevent growth, inhibition, and late yield of the palm oil herbicide are regularly used to control. Interfere with human activities, especially to prevent growth, inhibition, and late yields of the palm oil, herbicides are regularly used to control weeds. Right. So next, my friend will explain more. Okey, saya akan explain mengenai reason kenapa rumpai itu tak mati. Antara salah satu sebab yang kita orang dapat kaji sedikit antaranya adalah herbicide resistant. Situasi yang kita dapati kat sini adalah rumpai itu dia tak mati bila disembur racun. Sebab apa? Sebab kita dapat kaji dia telah resistant terhadap racun tu. Apa itu herbicide resistant? Herbicide resistant is genetic capacity of a wheat population to survive herbicide treatment. Kiranya kat sini nak bagi tahu wheat population tu dia dah boleh survive dengan racun tu. Kiranya dia tak mati bila kena racun. Dia sebab dia ada genetic capacity ni. Okey. Cara untuk prevent herbicide resistant ni ada pelbagai cara. So kat sini kita orang dapat listkan 4 cara dia. So yang first kali untuk prevent herbicide resistant kita menggunakan mechanical weed control such as cultivation. Kita tanam pokok berlainan-berlainan setiap season, so kita dapat control weeds tu. So yang kedua kita buat rotate herbicide. Kiranya kalau macam bulan ni kita dah pakai racun jenis glyphosate. Untuk yang bulan depan kita akan pakai glufosinate amonium ataupun jenama lain lah, ataupun AI yang lain. Kita kena rotate macam tu sebab kalau kita biasa pakai yang sama dia akan resistant. Okay. Yang ketiga kita buat rotate crops. So kat sini rotate crop ni bila berlainan crop akan ada berlainan spesies. So bila kita rotate crop tu spesies tu tak akan bertahan lama. So bila kita nak racun rumpai tu senang mati. Sebab dia tak boleh nak resistant terhadap racun. So yang keempat, cara ni kita kena clean equipment apa yang kita bawa ke ladang tu untuk mengelakkan ada weeds tumbuh dekat ladang tu. So macam ni contoh dia, macam kalau kita bawa traktor ke apa ke, traktor tu kita kena bersihkan dulu. Sebab kita tak tahu dekat tayar dia ke kat mana ke tu ada biji benih daripada weed tempat lain. Macam kasut kita ke apa ke, kita kena cleankan betul-betul. Next point saya, nampak? Okay, next point saya dapati kat sini situasi dia adalah cara aplikasi dia tu tak betul. Okay. Kat sini kita orang dapat tahu
antara kemungkinan rumpai tak mati adalah cara aplikasi racun tu salah. So apa itu aplikasi method? Aplikasi method ialah vary due to the weak situation. So macam ni, kalau rumput tu tebal, cara untuk racun tu lain. Kalau rumput tu tipis, cara untuk racun lain. So yang kedua ialah how we conduct the spraying activity. So macam mana cara kita nak conduct spraying activity. Itu adalah application method. So untuk prevent method, untuk prevent daripada application method salah, kat sini ada lebih kurang 6 cara untuk kita nak prevent. Macam cadangan lah. So yang first, bila kita nak racun, kita tunggu full leaf expansion. So bila daun tu dah lebar, bila pagi-pagi daun tu lebar, bila kita racun senang meresap. Bila senang meresap, rumpai tu senang mati. Okay. Stomata dia, yang stomata dia senang, bila terbuka, dia stomata dia open, bila kita temu racun, rumpai tu senang mati. Okay. Yang kedua, kita menggunakan low pressure backpack, iaitu antara 20 hingga 50 PSI pada rates 1 gallon or less per minute. So 1 minit kita gunakan 1 gallon. Yang ketiga, terdapat 2 jenis sprayer tips ataupun nozzle. Kita gunakan flat ataupun cone. Flat ataupun round shape. Kita boleh gunakan cone, cone tu untuk supaya tak kena ke pokok-pokok lah. So yang keempat, kita working backward. So macam ni, kalau macam dia bagi cadangan kat sini ada working backward. Kita meracun sambil reverse ke belakang. Kita tak langgar racun tu. Bila kita langgar racun tu, kita akan mengakibatkan tak efektif dekat rumpai tu. Yang kelima, kita racun to the leaf and stem of the target part. Kita betul-betul kita racun dekat rumpai, dekat daun-daun rumpai tu dengan dekat batang-batang rumpai tu. Biar kena semua, baru kita pasti dia akan mati. Okay, yang keenam ni lah yang saya bagi tahu tadi, very due to the situation. Okay, kalau rumpai tu tebal, kita boleh pakai high rate herbicide. Contohnya, high rate herbicide ni adalah lebih 50% daripada herbicide punya recommendation. Kalau macam 100, kita akan pakai 150 ml per 10 liter. So, itu saja Naufal. Okay, next we are going to present about a factor yang seterusnya ialah environmental factor, di mana kami berpendapat bahawa kita akan fokus kepada wind speed. Terdapat 5 contoh type of wind speed yang ada, tetapi hanya 2 sahaja direkomend oleh para study lah. Pertama, kita ada steel di mana pergerakan tiada angin. Kita boleh tengok macam mana nak tengok benda tu ialah kita boleh tengok asap, contohnya dia akan naik vertically, iaitu secara ke atas lah. Pada waktu ini jangan spray. Yang nombor 2 ialah gusty di mana wind direction tak berapa nak betul, di mana boleh dikatakan angin kencang lah, di mana daun pun boleh ikut sekali dengan pergerakan angin tu. Ini juga tak boleh spray. Yang ketiga yang tak boleh, tahap yang tak boleh spray adalah di mana high wind factor, which mean high speed, kat mana kita boleh tengok kat sini ada 9.6 sampai 14.5 km/h, di mana tak boleh langsung spray, ataupun kalau nak spray pun tidak direkomend oleh para kajian lah, di mana kita boleh tengok ada risiko di mana angin tu akan cuba drift away the movement of the nose, racun dekat nozzle tu. Yang keempat, yang boleh spray, di mana kita klasifikasikan sebagai light air di mana agak sesuai untuk kita spray, iaitu 2 hingga 3.2 km/h, di mana dekat situ kita boleh tengok action angin tu tak berapa nak kuat, diikut sahaja, kita boleh rasa lah. Yang keempat, light to gentle breeze, di mana kita boleh tengok dekat sini, kita boleh rasa kat kita punya muka lah, ada angin sedikit yang membantu dalam pergerakan racun kalau kita spray lah. Apa yang kita berpendapat kat sini, kemungkinan Mr. Syafiq ni dia tak guna pada kadar angin yang betul lah. Mungkin dia spray pada tahap still, gusty ataupun
high di mana tiada angin tu terlalu kuat yang menyebabkan pokok ataupun racun tu tidak kena pada tanah ataupun kena kepada daun tersebut. Okay, next kita pergi kepada relative temperature and relative humidity. Relative humidity ni bermaksud water vapor punya concentration dekat dalam udara tu. Bermaksud tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah di mana dia punya conclusion dia low relative humidity ni akan sekali efek dengan high temperature di mana akan menyebabkan fast evaporation rate di mana kadar penyejatan tu cepat berlaku. So kalau kita tengok pada gambar ni, kalau low relative humidity high temperature ni kita tengok di mana droplet of the water racun tu dia akan semakin lama semakin mengecil. Kat sini kita tahu dapat tanah ataupun rumput tu cuma akan menyerap racun tu sikit saja. Kalau kita compare pula dengan lower temperature dengan high relative humidity di mana slow evaporation rate, penjatan tu lambat berlaku, dan kita boleh tengok juga droplet of water, droplet of racun ataupun yang digunakan oleh nozzle tu dia maintain je dia punya bentuk droplet tu. So banyak lagi surface area akan terima droplet of racun tu. Okay, kat sini kita boleh tengok jangan spray kalau relative humidity ni less than 40%, air temperature is above 25. Tapi kalau kat Malaysia ni kita boleh sebenarnya suhu di Malaysia ni pun agak tinggi, so kita boleh bawah pada 30 lah untuk mengelakkan di mana evaporation yang pantas berlaku yang menyebabkan low relative humidity. Yang keempat, yang seterusnya kita boleh tengok di mana temperature dengan humidity ni kita boleh tahulah dia akan affect the liquid droplet di mana kita kena sebelum kita nak spray tu kita kena pastikan the best time to spray untuk avoid disrupting of the air droplet of water tu ialah pada pagi dan petang. Tetapi kalau kita tak nak mengganggu proses B ni, kita boleh spray pada waktu pagi lah. Kita boleh spray pada waktu petang. Tetapi kalau tiada beneficial plant ataupun beneficial insect, kita boleh spray pada waktu pagi lah untuk mengelakkan proses tu berlaku. Proses mungkin ya. Mungkin saya nak tambah sikit. Untuk waktu sesuai untuk meracun, kita anggarkan lebih kurang dalam pukul 7 hingga ke pukul 10 lah. Okay. Waktu tu matahari belum terik. Bila matahari terik, jadi temperature tu tinggi lah kan. Betul. So macam petang pun lewat petang lah, pukul 5 lebih, pukul 6 tentu. Okay, betul. Maknanya conclusion dia kat sini yang kita orang nak bagi tahu waktu spray ialah pada waktu pagi seperti yang Encik Nazrul cakap pukul 7 sampai 10 dan waktu petang pukul 5 dan sampai pukul 7 bagi mengelakkan temperature yang tinggi berlaku dan kita nak dapatkan lower temperature dan high relative humidity untuk mendapatkan efficient droplet of the racun. Optimum. Okay. Kesan yang optimum kepada pokok tersebut ataupun rumput tersebut. Next, boleh saya serahkan kepada Encik Stephen. Ya, terima kasih Cik Nova. Okey, faktor seterusnya adalah air memainkan peranan yang sangat penting untuk menyembur racun. Air yang berkualiti atau air yang bersih yang diperlukan. Banyak penyebab faktor yang berhubung kait dengan kualiti air. Pertama sekali, water pH. Water pH which either acidic or alkaline. Alkaline water can cause some compounds to hydrolyze. Second is muddy water, lumpur. Air lumpur juga memainkan peranan. Air kotor, contaminated water, where clear or silt particles that could be bind stands herbicides. Next is water temperature. High water temperature can hasten the hydrolysis process, while cool water can cause gelling issues. Other than that, saline water, it contains high level of sodium, chloride, and taste salty. This ion interfere with a chemical through
inactivation, breakdown, or precipitations. Lastly is organic matter. Organic matter stuff including leaf and algae has the potential to clog nozzle, pipe, and filter. Algae can also react with some chemicals, reducing the effectiveness. That is all from me. Thank you. Okey, seterusnya kita akan daripada pergi kepada section conclusion di mana Encik Nazrul. Boleh? Okey. Sebagai konklusi dia yang kita dapat rumuskan mengenai situasi Encik Syafiq ni, terdapat 5 faktor yang menyebabkan kenapa racun tu tak efektif, tak menyebabkan rumpai itu mati. Antara yang first sekali kita dapat tahu adalah herbicide resistant. Macam rumpai tu dia dah resistant terhadap racun tu, so kita kena buat rotate dan herbicide dan sebagainya yang tadi saya cakap tu lah. Okay, yang kedua adalah cara aplikasi tu yang salah. Cara aplikasi terlampau banyak. Macam cara aplikasi kita ke depan, ke belakang, macam itulah. Okay, yang ketiga adalah environmental factor. Kalau macam angin laju, tak sesuai kita racun sebab nanti racun akan waste begitu saja dibawa oleh angin. So, yang keempat adalah temperature and relative humidity. So kat sini saya bagi contoh, macam bila temperature tinggi, racun tu akan tersejat. So waktu sesuai adalah awal pagi dan lewat petang. Yang terakhir sekali adalah water quality. Water quality juga mainkan peranan sebab bila air tu kotor, racun tu akan terjejas dan menyebabkan efektif of herbicide tu terjejas lah. So akan menyebabkan rumput tu tak mati dan sebagainya. So kita kena gunakan air yang bersih. Saya rasa itu saja 5 penyebab yang menyebabkan rumpai yang dekat kebun Cik Syafiq tidak mati. Okey, itu saja kot daripada grup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Pak? 15